Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton program Tanya Dr. Azizan. Saya diutarakan dengan soalan yang berkaitan dengan, saya akan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan pembangunan diri, potensi diri. Dan kita ada banyak siri, ini salah satu daripada siri yang anda sedang menonton ni. Jadi kita ada beberapa soalan yang kita dah pilih, soalan yang mungkin boleh membantu ramai orang untuk memahami tentang bagaimana nak membina perniagaan. Dan itu semua soalan-soalan, contoh-contoh soalan yang kita pilih, bukan saya pilih, tim kita pilih secara random, dan saya pun tak tahu apa soalan, dia akan bagi saya soalan tu dan saya akan jawab insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama. Tuan-tuan dan puan, ramai orang meletakkan duit sebagai halangan untuk kita berniaga. Isunya adalah salah faham orang tentang perniagaan adalah mereka baru nak start perniagaan, tapi mereka nak buat perniagaan tu tiba-tiba jadi besar. Inilah kesilapan ramai usahawan, okey, atau orang yang baru nak berniaga. Kalau anda baru nak berniaga, modal anda tak banyak. Macam soalan ni dia kata saya ada modal 2,000, 3,000. Cadangan saya ialah jangan buka kedai. Antara cara-cara beberapa pilihan yang anda boleh buat. Kalau saya di tempat dia, saya akan buat perniagaan ni secara virtual, secara online, tanpa ada kedai. Jadi saya punya cadangan bagi anda yang baru nak berniaga untuk kes ni, modal dia 2,000, 3,000, macam mana nak buat? Mulakan dengan tanpa office, tanpa pejabat. Okey, ada satu tips yang saya boleh bagi. Ada beberapa cara. Satu, you buat daripada rumah. Tapi kalau anda takut alamat anda mungkin tak nampak prestige atau komersial, anda dapatkan service office. Okey, service office ni adalah orang yang ada alamat yang cantik. Office di Menara Citibank, Menara Standard Chartered. Office dia cantik alamat dia, tapi dia bagi kita guna, sewakan alamat office dia, dan orang boleh call juga office tu untuk sahkan kita wujud ke tak wujud. Ini adalah satu servis yang anda patut guna, yang mungkin kos dia RM80 sebulan. Anda boleh guna alamat tu untuk semua label produk, corporate logo anda, tu alamat official anda, alamat rasmi anda adalah di office tersebut. Surat dia boleh hantar kat situ, telefon pun dia boleh call situ. Kalau call situ, dia akan transfer line tu ke handphone anda, walaupun anda dekat New York atau Tokyo atau belakang rumah, tengah lepak. So itu benda yang anda kena faham zaman hari ini. Alright, jadi kalau modal anda tak banyak, mulakan perniagaan sesuatu yang tidak memerlukan kos yang tinggi. Antara pilihan dia adalah jual produk orang lain, pasarkan produk orang lain, jadi ejen untuk orang lain. Kita boleh promokan produk orang lain tanpa kita ada stok yang banyak. Jadi anda boleh mulakan dengan jadi wakil. Nak sekarang ni tak lama lagi nak masuk musim raya. Ada yang kata, "Alah, boleh buat bisnes macam tu." Yalah, kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Alright, so tips pertama, jadi wakil kepada produk orang lain. Yang kedua, anda boleh mulakan dengan jadi ejen insurans, takaful, asset management ataupun investment advisory untuk unit amanah. Itu semua benda yang bagus untuk anda mulakan tanpa modal yang tinggi. Satu lagi, jadi property real estate agent pun bagus untuk anda mulakan. Anda masih lagi boleh bekerja dan anda boleh mulakan bisnes sampingan. Nombor dua, cari mentor yang dah terbukti. Bila anda cari orang-orang yang meniaga ni semua, cari yang dah memang bantu ramai orang. Itu lebih senang anda nak berjaya. Yang ketiga, cari yang sanggup nak ajar, committed nak ajar, nak kongsikan ilmu dia. Alright, so itu nasihat saya kepada yang bertanya. Puan Haslina Miss Wan, itu jawapan untuk anda, Puan Haslina Miss Wan. Anda tanya soalan ni di Facebook minggu lepas, dan itulah jawapan saya. Alright, saya harap anda dapat poin sesuatu di situ. Soalan seterusnya, menarik pelanggan ke perniagaan pet shop. So sebenarnya anda kena faham, untuk cerita pasal menarik pelanggan, berurusan dengan pelanggan, dia terletak dalam satu kategori namanya marketing. Saya mencadangkan anda baca buku-buku pemasaran. Ada banyak buku pemasaran dalam pasaran. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Dan kalau anda tak tahu mana nak rujuk, anda boleh baca buku pemasaran yang saya tulis sendiri, Kuasai Pemasaran Rahsia Menarik Pelanggan, atau buku dalam bahasa Inggeris, Marketing Mastery. Buku ni akan memberikan anda banyak sangat input ataupun idea, sebab anda kena faham satu perkara. Ramai orang bodoh sebenarnya. Maksud saya bodoh ialah tak ada ilmu. Sedangkan kebodohan itu menutup pintu rezeki. Bila kita ada ilmu, ada idea, kita boleh melakukan dan bertindak dengan ilmu dan idea tersebut. Dia adalah rezeki yang akan menarik lagi banyak rezeki kewangan. Cari ilmu pemasaran. Okey, antara yang simple-simple anda boleh buat adalah promote dekat Facebook, sharing dengan orang tentang kucing, sebab orang yang minat kucing akan tertarik dengan orang yang bercerita pasal kucing. So sharing tentang kucing, gambar-gambar kucing. So anda boleh create something untuk orang tahu yang anda buat perniagaan pet shop. So benda macam tu yang kita kena faham. Belajar pemasaran. Alright, kuasai pemasaran.
Itu soalan yang kedua daripada Puan Siti Nurfahana. Anda tanya saya lagi 10 kali pun jawapan saya tetap sama. Anda kena tahu pemasaran dan strategi pemasaran. Lepas dah tahu saya tak cukup, kena mulakan buat. Soalan yang ketiga, Puan Sawani bertanya, saya duduk di kampung saja, bagaimana saya nak memajukan perniagaan saya? Faham ni perkara ni. Apakah perkara yang melibatkan bisnes yang boleh buat bisnes tu berkembang, naik atau jatuh? Apa yang berkaitan dengan bisnes yang buat bisnes tu boleh naik dengan jatuh adalah manusia. Pelanggan adalah manusia, pekerja adalah manusia, kita adalah manusia. So kalau kita nak banyak bisnes kita ni orang kenal, orang tahu, orang beli, orang guna, kita kena berurusan dengan manusia. Orang manusia, dan kita kena buat manusia tertarik untuk berurusan dengan kita. Walaupun duduk kat kampung. Soalan dia senang. Kampung tu katalah ada berapa orang? Kena tahu. Ini dalam prinsip power, W, saya panggil dia sebagai wilayah. Kita kena tahu wilayah kita ni berapa ramai manusia. Kalau kampung tu ada 10,000 orang, 20,000 orang, kita kena tahu. Dan adakah seluruh kampung tu tahu tentang produk yang kita buat? Kalau tak, dan kita kena fikir macam nak beritahu. Kita boleh hantar poster rumah ke rumah ke, atau kita pergi rumah ke rumah kalau tak ramai kawasan kampung tu. Beritahu, kedai aku ada jual ni. Mana tahu kita nak buat macam tu. Poin saya ialah pemasaran adalah buat orang tahu. Kalau tak tahu, belajar. Pergi cari buku tentang marketing. Anda boleh pergi ke website saya azizanosman.com pun selalu anda masukkan nama dengan email. Kita selalu bagi tips tentang marketing. Anda boleh follow saya dekat Facebook pun selalu saya bagi tips tentang marketing. Okey, so terima kasih banyak. Bagaimana menarik orang kepada kelas online kita? Of course, kalau you nak mengajar orang tentang kelas online, you sepatutnya tahulah bagaimana nak menarik orang ke kelas online you. Sepatutnya. Atau kalau tidak pun mungkin anda perlu faham tentang integration marketing ataupun integrasi pemasaran. Okey, so soalan yang anda perlu tanya, which balik pada prinsip power, POWER yang saya selalu ajar, formula yang saya formulatekan. POWER, saya cerita pasal R. R bermaksud ataupun prinsip yang dipanggil sebagai result. So kita kena tahu, orang kalau datang kelas online Ustazah ni, apakah result yang dia akan dapat? Apakah hasil yang dia akan dapat? Contohnya kalau orang datang ke kelas saya, kalau ada datang kelas marketing saya, result yang saya bagi insya-Allah adalah kalau dia buat apa yang kita ajar, pendapatan jualan dia akan naik jualan dia naik 300% ke atas dalam masa 3 bulan. Kita tunjukkan apakah hasil yang kita dapat. Alright, daripada apa yang kita nak kongsikan. So kalau kelas online sama. Kita nak orang masuk kelas online ni kenapa? Apa yang dia akan dapat lepas masuk kelas online tu? Itu another aspect yang kita kena faham. Saya mencadangkan dia wujudkan perniagaan dia ni di dalam internet, di mana dia create Facebook yang menyebut tentang madu yang dia tawarkan, buat dalam bahasa Malaysia, buat dalam bahasa Inggeris. Dia juga perlukan sama ada blog ataupun website supaya orang boleh jumpa dia. Dan dia boleh sebut dalam tu, saya punya export, mencari siapa yang nak import di negara mana. Itu salah satu cara. Yang kedua yang dia kena belajar nanti ialah pergi MITI, Malaysian International Trade Industry, untuk faham tentang exporting procedure. Tapi itu kedua. Bagi saya dapatkan pelanggan dulu baru kita cerita. Jadi cara yang senang adalah gunakan blog dan buat dalam bahasa Inggeris dan selalu post. Dan ada cara ketiga ialah gunakan Facebook campaign atau targeted campaign, negara mana yang dia nak masuk, dan fokus kat negara tu punya campaign melalui Facebook. Itu semua benda-benda yang dia boleh buat dengan mudah kalau dia tahu. Jadi saya mencadangkan dia kena ambil tahulah. Sebab berniaga ni bukan setakat kena tahu produk kita. Kita tahu produk kita saja tak cukup. Kita kena tahu macam mana nak pasarkan produk kita. Sebab tu perlukan ilmu. Rugi sebenarnya tak ada ilmu dengan ada ilmu. Beza sangat. Ramai orang yang tak ada ilmu, pendapatan dia terhad 3,000, 5,000 sebulan. Bila ada ilmu boleh jadi 30, 50,000 sebulan atau lebih sebab ilmu. Alright. So itu jawapan saya untuk soalan nombor 5. Soalannya disimpulkan boleh berbunyi macam ni. Dalam perniagaan dia kata kita patut consider untung rugi, atau kita nak consider benda tu berisiko tapi kita nak buat terus. Jawapan dia macam ni. Dalam soalan pertama yang perlu kita faham ialah tentang pemilihan produk atau perniagaan, daripada segi memahami betul-betul tentang apakah kebaikan produk tersebut, bukan sekadar produk, dan apakah
potensi pasaran produk tersebut. Ini benda yang ramai orang tak fikir bila dia mulakan perniagaan. Kita kena tahu kita nak jual satu produk ni, siapa pesaing kita, kat mana pasaran yang kita nak jual, apa masalah yang kita boleh bantu selesaikan. Jadi isu tentang untung rugi atau nak pilih cara selamat sebenarnya tak timbul, sebab saya memang mencadangkan orang bermula dengan perniagaan online. Kalau tak pernah berniaga, mulakan melalui Facebook, mulakan melalui blog. Saya memang suka orang berniaga memulakan daripada online sebab kos dia rendah. Jadi bila kos rendah, risiko dia pun rendah. Tapi kalau kos dia tinggi, nak buka kedai baru dia nak berniaga, kos tinggi, risiko dia pun tinggi. Mulakan dengan online. Sebab daripada online tu kalau kita buat dengan baik, kalau ada ilmu, ada anak murid saya yang buat RM30,000 sebulan, RM60,000, RM100,000 sebulan, RM150,000, RM400,000 sebulan melalui online business saja. Jadi penting sangat untuk faham. Memang kita nak fikir untung ke rugi ke, nak slow ke. Mula-mula sebenarnya bukan tu. Yes, kita nak tahu, tapi mula-mula buat secara online. Kalau boleh buat bukan produk kita dulu, produk orang lain. Itu satu cara untuk kita mulakan perniagaan yang risikonya tak tinggi langsung, kan? Tapi potensi dia adalah besar. So cadangan saya, mulakan dengan untung dulu. Fikir untung. Of course penting fikir untung. Adakah kita nak berniaga ni untung? Adakah dia akan buat kita buat duit sebelum kita mulakan perniagaan? Itu apa yang saya selalu ajar dalam kelas-kelas saya, especially kelas-kelas marketing. Alright? So itu cadangan saya. Soalan ni adalah berkaitan dengan network marketing. Adakah dia bisnes yang betul ataupun dia scam? Okay, saya adalah orang yang sangat menyokong ataupun mencadangkan orang untuk berniaga. Dan perniagaan ni luas. Ada banyak konsep model perniagaan. Ada orang perniagaan tu namanya trading. Trading ni dia tak keluarkan, dia ada beli barang banyak, lepas tu dia supply. Dia just jadi orang yang supply, distribute pada orang lain. Itu trading. Kita ada sistem manufacturer pengilang yang mengeluarkan sendiri, lepas tu bagi pada distributor. So kita ada teknik networking ataupun multi-level marketing pun adalah satu konsep atau model yang mana dia adalah satu bentuk pemasaran sebenarnya. Cuma orang panggil dia multi-level sebab dia pelbagai aras. Sebenarnya sama dengan konsep traditional business. Pengilang bagi kepada wholesale bagi pada pengedar, distributor ataupun retail outlet. Sama konsep dia. Cuma dalam kes multi-level ataupun network marketing, bila pengilang keluarkan, producer yang mengeluarkan produk, produk tu tak jumpa dekat kedai-kedai. Produk tu adalah dijual, pasarkan melalui manusia, yang tidak perlu ada kedai-kedai ni semua. Cuma isu dengan MLM dia, network marketing, ada setengah-setengah network marketing ada isu company-company yang atas nama network marketing, tetapi mereka sebenarnya menjalankan piramid, skim piramid yang salah ataupun yang tak berapa syariah compliance. Jadi ini yang kita kena hati-hati. Tapi banyak company yang network marketing yang bagus, ada yang listed dalam stock market international ataupun local. Jadi yang produk dia bagus, berkualiti, sistem dia bagus, banyak. Dan ada orang kata buat business networking boleh jadi jutawan. Memang boleh, ramai saya jumpa juga yang buat network marketing business boleh jadi jutawan. Dan memang modal nak mulakan dia tak perlu besar. Kalau kita modal nak kena beli jawatan, position sampai berapa puluh ribu, itu semua dah karut dah tu. Kan, tak perlu sebenarnya. Network marketing adalah kita membina perniagaan tu atas dasar nak bantu orang dapat produk yang bagus, atas dasar nak bantu orang cari pendapatan yang bagus. Itu konsep dia, network marketing, networking dengan manusia lain. Jadi kalau tanya saya, pendapat saya, networking business is quite a good business. Kalau siapa yang tak tahu apa business nak start, pilih yang mana yang bagus. In term of company tu mesti bagus, produk dia berkualiti, sistem dia bagus, dan pilih leader yang bagus. Itu juga penting. Bergantung apa perniagaan yang kita buat, bergantung apa pekerjaan yang kita buat. Kalau kita adalah doktor yang standby 24 jam, memang susah sikit lah untuk kita buat perniagaan yang memerlukan kedai yang kita perlu jaga. Jadi sebab tu, cara memulakan perniagaan bagi orang yang bekerja, sentiasa yang mudahnya adalah sama ada kita buat sesuatu yang sambil lalu. Tapi ada juga bisnes, cara bisnes yang perlukan sedikit masa. Contoh, online bisnes. Melalui Facebook, melalui blog. Itu semua cara yang paling cepat untuk anda mulakan perniagaan bagi yang berkejaya. Bisnes yang boleh berjalan sendiri, bukanlah 100%, tapi sebahagiannya boleh berjalan sendiri. Mulakan dulu yang penting. Mulakan dulu, nampak sedikit hasil.
Bila dah mulakan nampak sedikit hasil, konsisten, bila dan dia faham, kalau aku buat sikit ni dah nampak hasil, bayangkan aku buat banyak. Dan hasil dia lebih banyak. Tapi apa-apa pun kunci dia terletak pada ilmu. Ada ramai orang berniaga, ada ilmu, yang anak murid saya ramai yang kita ajar, ada ilmu berniaga yang dia tak perlu pergi kedai kita. Dia tak perlu pergi kerja susah payah, dia tak perlu pergi tengok banyak sangat masa. Dia ada sistem untuk uruskan bisnes dia. So ini benda yang kita belajar. Itu jawapan saya. So ini soalan yang subjektif. Ini bukan soalan ini soalan yang berkaitan dengan management sebenarnya. So macam mana nak mendelegasikan? Delegasikanlah. Kan? Kalau kerja tu, bisnes tu, contoh katalah kedai. Ramai orang buka kedai, dia hanya mampu, dia seorang dia jaga kedai tu masih kecil. Tak apalah. Dan dapatkanlah saudara mara, anak buah yang tak bekerja, main kau tolong aku kat kedai. Offer orang jadi trainee, practical, boleh kerja kat kedai. So kos dia murah. Sampailah bila kita ada ilmu marketing. Ilmu marketing ni akan buat menarik pelanggan tu dengan cepat. So dengan ilmu marketing akan buat bisnes kita naik dengan cepat. Duit banyak dengan cepat. Bila duit banyak dengan cepat, kita start hire orang. Bayar gaji orang. Supaya orang boleh handle kerja yang kita tak perlu nak buang masa. Jadi benda tu yang kita kena belajar. Kena dapatkan ilmu juga. Definitely ilmu adalah kunci dia. Tapi ini saya punya pandangan secara ringkas. Delegasi. Syarikat yang bagus adalah bijak menguruskan atau mengatur anak pekerja dia ataupun anak buah dia. Bisnes sepatutnya buat anda lebih banyak masa, bukan buat anda lebih sibuk. Bagaimana nak meningkatkan kepercayaan orang ramai membeli, terutamanya dalam online? Ini ada dua cara. Satu cara yang pertama dipanggil sebagai faktor masa. Faktor masa ni kita perlukan masa untuk kita bagi perkhidmatan kita, deliver services kita ni ambil masa. Tapi dengan masa yang kita ada ni, bila orang puas hati dengan kita, ni tadi, kita mesti ambil gambar dia atau video dia dan gunakan dia pula untuk cara yang kedua. Cara kedua ni adalah buat orang tahu yang ramai orang percayakan kita. Buat orang tahu yang orang dah berjaya guna atau gembira menggunakan produk kita atau perkhidmatan kita. Saya bagi contoh. Di dalam seminar saya dah mengajar seminar dah masuk 6 tahun, tahun ke-6, dan kita dah mengajar lebih 500,000 orang. So, kita ada banyak sangat gambar, testimoni, kejayaan orang-orang yang dah hadir kelas-kelas kita. Itu semua yang kita gunakan untuk share dengan orang, untuk orang tahu kredibiliti kita adalah terletak pada result yang kita hasilkan. Jadi, kita share dengan orang tentang testimonial, kisah kejayaan orang-orang yang telah hadir program kita. Akan ada yang percaya, akan ada yang tak percaya. It's okay. Hidup tu memang macam tu. Ada putih, ada hitam, ada langit, ada bumi, ada bawah, ada atas, ada kanan, ada kiri. So it's okay. Itu pilihan dia. Kerja kita apa? Kerja kita lah menyampaikan. So itu adalah 10 soalan yang saya pilih untuk kali ini. Saya harap anda dapat sesuatu daripada siri kita tanya Dr. Azizan. Anda boleh hantar ke tanyaazizan@richworks.com.my. Soalan yang saya terima adalah soalan berkaitan dengan perniagaan, soalan berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan jualan, soalan berkaitan dengan kejayaan kewangan, kejayaan diri, soalan-soalan yang macam tu. Tanya soalan yang boleh mengubah hidup anda. Dan tolong tanya soalan tu dengan jelas. Bagi tahu nama anda, dari mana, apa soalan anda. Kalau soalan tu bisnes, explain dulu bisnes anda ni buat apa. Buat simplify, apa soalan dia, point form 1, 2, 3. Dan kita akan jawab. Kalau soalan tu terjawab, terpilih, kita akan jawab dalam siri seterusnya. Alright, so terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.